Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada hari ini, kita akan membincangkan pelajaran berkaitan pengukuran. Pada zaman dahulu, rakyat di England membuat ukuran bergantung kepada ukuran yang diberikan oleh raja mereka. Sebagai contoh, ukuran pinggang raja digunakan sebagai ukuran elah. Ukuran elah akan berubah setiap kali mengikut raja yang memerintah. Apabila raja lain yang memerintah, ukuran dari hujung hidung ke hujung ibu jari digunakan pula sebagai ukuran elah. Raja lain yang memerintah menggunakan panjang pedang sebagai ukuran elah pula. Oleh itu, murid-murid, pada pendapat kamu, cara yang manakah boleh digunakan sebagai ukuran standard yang lebih baik? Fikirkan. Cara pengukuran yang ditentukan oleh raja-raja tersebut bukanlah cara yang terbaik sebagai ukuran standard. Ukuran pinggang raja akan berubah sama ada kecil atau besar dari masa ke semasa. Oleh itu, ukuran elah akan berubah mengikut raja yang berbeza. Jadi, panjang ukuran elah mungkin menjadi lebih panjang atau pendek bergantung kepada objek atau bahagian badan yang digunakan sebagai ukuran. Pengukuran berguna dalam kehidupan seharian kita. Ada pelbagai cara pengukuran. Pengukuran terbahagi kepada ukuran panjang, berat, isi padu. Pada zaman dahulu, kita menggunakan pelbagai cara untuk mengukur dan menyukat benda. Ada yang menggunakan bahagian badan untuk mengukur panjang. Ada yang menggunakan bekas untuk menyukat isi padu. Dan ada yang berbandingkan objek untuk mencari berat objek yang berlainan. Adakah kamu tahu cara lain untuk mengukur dan mengukur objek? Bincangkan dengan kawan-kawan kamu. Tunjuk cara manusia mengukur dan menyukat objek daripada kelas. Sekarang, kita lihat pelbagai cara manusia mengunjur dan menyukat barang-barang pada zaman dahulu. Pendudukan di tanah Melayu menggunakan depak, jengkal, hasta sebagai ukuran panjang. Pedagang Cina menggunakan tahil, iaitu pemberat yang menggunakan berat tetap sebagai penyukat berat. Mereka membandingkan berat barang-barang yang mereka perlukan atau beli dengan berat tahil dengan menggunakan dacing. Pedagang Arab menggunakan bekas khas yang dinamakan cupak dan gantang untuk menyukat isi padu. Nathan, Anna dan Willy menghadiahkan Syafiq joran sebagai hadiah hari jadinya. Mereka memerlukan kotak untuk membuatkan joran tersebut. Anna dan Willy pergi ke kedai untuk membeli kotak tersebut. Nathan cakap panjang batang pacing itu 9 kakinya. Kita kena cari panjang kotak 9 kaki. Mari kita mengukur kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Batang pacing ini tidak muat pun dalam kotak. Saya dah beritahu kamu, kotak ini mestilah 9 kaki saya. Tapi kami dah mengukurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengok, panjang kotak ini 9 kaki saya. Nathan, cuba kamu mengukur kotak itu pula.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Kotak ini hanya 8,5 kaki saya saja. Melihat kepada situasi tadi, pada fikiran kamu, apakah sebenarnya yang berlaku? Bincangkan dengan kawan-kawan kamu. Untuk pengetahuan kamu semua, manusia mempunyai kaki yang berbeza panjangnya. Panjang kaki nada adalah lebih berbanding kuili. Panjang kotak itu hanya 9 tapak dari 9 tapak kaki kuili berbanding hanya 8,5 tapak kaki nada. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa kaki kita tidak boleh digunakan sebagai alat pengukuran yang standard. Naden membantu anak dan kuili mengukur tinggi mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggi hili ialah 9 strok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana pula tingginya 8 strok. Jadi saya tinggi daripada Ana. Willy, Ana sebenarnya tinggi daripada kamu. Ya, saya tinggi daripada kamu lagi. Jadi kenapa strok kamu 8 saja, saya 9? Nathan, cuba kamu ukur ketinggian Willy dengan strok saya pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Willy, tinggi awak dengan menggunakan strok Ana hanya 7,5 saja. Baiklah murid-murid, apakah yang berlaku pada fikiran kamu sekarang? Bincangkan dengan kawan-kawan kamu. Straw ada dalam pelbagai saiz dan panjang. Straw digunakan untuk mengukur tinggi, yang mana Ana lebih panjang. Straw yang digunakan untuk mengukur tinggi Ana lebih panjang dari yang digunakan untuk mengukur tinggi Willy. Ketinggian Ana adalah 8 straw, manakala ketinggian Willy pula adalah 7,5. Straw ada dalam pelbagai saiz dan panjang. Straw yang digunakan untuk mengukur tinggi Ana lebih panjang dari yang digunakan untuk mengukur tinggi Willy. Ketinggian Ana adalah 8 straw, manakala ketinggian Willy pula adalah 7,5 menggunakan straw Ana. Oleh itu, straw tidak boleh digunakan sebagai alat pengukuran yang standard. Adakah anda tahu contoh-contoh sistem pengukuran yang standard? Ada dua sistem pengukuran standard yang digunakan sekarang, iaitu sistem imperial dan sistem metrik. Sistem imperial berasal dari England. Contoh-contoh unit dalam sistem imperial seperti inci, kaki, pound dan ounce. Sistem metrik pula berasal dari Perancis. Ianya digunakan secara meluas di dunia sekarang ini. Di Malaysia,
kita menggunakan sistem metrik sebagai sistem untuk mengukur dan menyukat. Unit yang digunakan dalam sistem metrik untuk mengukur panjang ialah milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Unit untuk menyukat berat pula ialah gram dan kilogram. Untuk menyukat isi padu, kita menggunakan unit mililiter, liter dan meter padu. Mengukur dan menyukat adalah penting dalam membantu kehidupan seharian kita. Ukuran ini termasuklah ukuran panjang, berat dan isi padu. Objek dan bahagian badan boleh digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menyukat. Objek dan bahagian badan mungkin mempunyai panjang dan saiz yang berbeza. Jadi, ianya tidak sesuai digunakan sebagai alat untuk pengukuran standar. Oleh sebab itu, kita perlukan sistem pengukuran standar yang sesuai. Sistem imperial dan sistem metrik adalah contoh sistem pengukuran standar. Di Malaysia, kita menggunakan sistem metrik sebagai unit pengukuran standar. Dalam sistem metrik, kita menggunakan unit milimeter, sentimeter, meter dan kilometer untuk mengukur panjang, manakala gram dan kilogram digunakan untuk menyukat berat, dan milimeter, liter dan meter padu untuk menyukat isi padu. Negara-negara yang kita paparkan nanti mempunyai unit sukatan pengukuran tradisional mereka sendiri. Adakah kamu tahu unit-unit pengukuran tradisional mereka? Penduduk di Mesir menggunakan kuru sebagai alat untuk menyukat isi padu. Mereka juga menggunakan jari, tapak tangan sebagai ukuran. Penduduk purba Jepun menggunakan sistem ukuran seperti syaku dan matahari untuk ukuran panjang, dan sho untuk menyukat isi padu. Mong adalah contoh alat menyukat berat. Manakala orang Cina menggunakan sistem ukuran Cina seperti zan, bu dan kup untuk menyukat panjang. Manakala untuk menyukat berat pula ialah jin dan liang. Kanak-kanak, apa yang kamu buat di sana? Kami sedang mengukur panjang buku ini. Mak, kami menggunakan pemaring yang sama untuk mengukurkan buku. Tapi kami dapat jawapan yang berbeza. Bila kami mengukur buku, saya dapat 19.5 cm. Saya pula dapat 21 cm. Saya pula mendapat 20 cm. Mak, kenapa kami dapat jawapan yang berlainan? Kanak-kanak itu menggunakan pembaris yang sama dengan mengukur panjang yang sama. Tetapi kenapa dapat jawapan yang berbeza? Fikir tentang ia. Bincangkan dengan kawan-kawan. Panjang buku itu ialah 20 cm. Bagaimana kita mengukur panjang dengan betul? Lihat pada pembaris itu. Kita perlu letakkan pembaris di hujung buku itu. Pastikan nombor kosong di pembaris itu betul-betul berada di bucu buku.
Bila kita mengambil bacaan panjang, mata kita mestilah betul-betul di atas pembaris. Untuk mendapatkan bacaan yang tepat, kita perlu melihat tegak ke bawah pucu panjang buku itu. Tahukah kamu apakah unit untuk mengukur buku itu? Kita mengukur panjang buku itu dengan sentimeter atau cm. Sentimeter adalah salah satu unit metrik untuk mengukur panjang. Tinggi dan lebar adalah panjang. Lihat alat mengukur. Itu adalah pembaris. Itu adalah pita mengukur. Mari kita lihat alat pengukur itu dengan lebih detail lagi. Bahagian ini adalah skala pengukuran. cm mewakili sentimeter. Setiap sentimeter ditanda di atas pembaris dan pita pengukur. Ada 10 bahagian di dalam 1 cm. Setiap bahagian bersamaan dengan 1 mm. 10 bahagian bersamaan 10 ml. Jadi, berapa banyakkah milimeter di dalam 1 cm? Sekarang, berapa banyakkah sentimeter di dalam sebatang baris ini? Ada 100 cm di dalam pembaris ini. Seratus cm bersamaan 1 meter. Jadi, pembaris adalah 1 meter. Milimeter, sentimeter, meter ialah unit metrik bagi panjang. Sekarang tengok di papan tanda, apa kegunaan papan tanda itu? Papan tanda memberitahu jarak di antara dua tempat. Tempat yang kamu berada dan tempat yang lain. Sebagai contoh, kita berada di Puchong. Jarak Subang Jaya dari Puchong adalah 15 km. Papan tanda memberitahu kita mengenai jarak di antara dua tempat. Jarak adalah panjang. Papan tanda memberitahu kita tentang kilometer atau km adalah salah satu unit metrik bagi panjang. Ini adalah pembaris 1 meter dan pita pengukur. Apa kegunaan bahan-bahan itu? Bagaimana hendak mengguna dengan betul? Bincang dengan kawan-kawan.
Cikgu Farah menggunakan pembaris 1 meter untuk mengukur ketinggian papan putih. Ini adalah ketinggian papan putih. Berapa ketinggian papan putih itu? Pembuat baju menggunakan pita pengukur untuk membuat baju. Tengok bagaimana pembuat baju menggunakan pita pengukur untuk mengukur pinggang mal ini. Berapa ukuran pinggang mal ini? Pernahkah kamu melihat alat pengukuran ini? Bila agaknya manusia menggunakan alat ini? Apa yang mereka ukur dengan alat ini? Bincangkan dengan kawan. Guru menggunakan pita pengukur untuk mengukur panjang padang 100 meter. Ayah kamu menggunakan pita pengukur ini untuk mengukur panjang dinding. Alat-alat pengukuran tersebut adalah untuk manusia mengukur panjang. Kita boleh menggunakan pembaris untuk mengukur objek yang kecil dan panjang buku. Kita boleh menggunakan pembaris 1 meter. Bagaimanapun, ia boleh mengukur objek yang panjang, yang besar dan ketinggian seperti papan putih. Tukang jahit menggunakan pita mengukur ini. Jenis pita mengukur ini boleh mengukur jarak untuk kejohanan sukan. Pita pengukur jenis ini pula sesuai untuk mengukur panjang dinding.
She opens up her weary eyes, the foggy cloud of vision fills the air. She strains to make some sense of all the abstract shapes and colors everywhere. But all the blue just fades away, dissolving in a haze of gray. And lost inside her empty mind was everything she tried to find. But all the blue just fades away, she lost it in a haze of gray. Sea dreams and blue. Dreams in blue. Wait for it. It's all she ever knew.